Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry lewat 2 minit. Okay, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hati tisu versus hati kental. Hati kental tengah-tengah. Dia hati tisu versus hati keras dalam bisnes. Saya nak bawa topik ni pagi ni. Take note lah. Kita take note sama-sama sebab saya bawa tajuk ni berdasarkan saya punya penelitian, penilaian kepada diri saya sendiri, kepada Tuan Najib dan kepada kami punya tim Momentum. Waalaikumsalam semua. Waalaikumsalam Arbani. Waalaikumsalam Muhammad Nizam. Waalaikumsalam Hadiza Baking, Suryani Ismail, Amy Jamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang bersama saya di pagi Isnin. Saya live dulu dengan korang. Sekejap lagi saya nak kena pergi office. Saya ada meeting keuangan. So cantik tudung. Terima kasih banyak. Thank you and in advance untuk siapa yang puji tudung saya. Macam biasa, tudung dah lama sangat dah, tapi tahan. Saya beli di Ariani, nampak dah berbulu-bulu ujung dia. Tapi saya pakai lah. Selagi boleh pakai, saya pakai. Yang mana saya selesa lagi, saya takkan buang. Buang tak lah. Saya takkan bagi orang. Banyak turun saya dah bagi orang sebenarnya. Turun baru-baru kadang. Turun yang saya baru beli, yang saya macam alamak, tak selesa. So daripada saya terbiar dalam almari tu kan, nanti kena soal. Mak saya kata banyak sangat barang, banyak sangat beli baju tu doang, nanti kena soal ke akhirat. So saya let go dengan hati yang kering. Tu hati kering pula. Tajuk hari ni hati tisu versus hati keras. Sebut pasal hati lah hari ni. Hati kering, hati kental, hati span, hati apalah. Hati jernih, hati kotor. Saya akan tersebut-sebut lah perkataan tu. So ada tudung yang saya beli di Bawal Eksklusif. Mahal tau. Pada saya mahal lah. Bawal Eksklusif kadang saya beli RM600. Yang RM550. Saya dah beri pada sahabat-sahabat dan ahli keluarga. Saya dah beri pada mereka. Dan saya kira, jelah saya kena ajar diri saya untuk letakkan harta benda barang ni di tangan, bukan di dalam hati. Kan? Sebab kata Kak Puteri dari gunung Bandung. Okey korang, sihat tak semua hari ni? Sihat, saya kat luar ni. Hujan. Kita keluar, siapa kat tempat dia macam ni dah beberapa hari, dah lebih seminggu. Nak cakap panas tak panas, mendung. So pagi ni dia hujan renyai-renyai. So dah stop pun hujan tu. Siapa kat tempat dia hujan? Negara. Kan daripada Brunei, puan-puan ni daripada Indonesia, kan daripada Singapura kan. Kalau di Malaysia di hati ke hati. Boleh lah, dia kupasan yang berat sebenarnya. Tapi kita ambil sikit-sikit je lah. Kita ambil sikit-sikit, buat mana yang boleh buat pelajaran, kita ambil buat pelajaran. Okey, kita terus masuk lah. Kita terus cerita pasal hati ni kan. Siapa nak tahu? Korang, macam biasalah korang ni kan. Orang puan ni nanti dah biasa dengan saya, dah malas tekan button share dah. Kata tak apa hari-hari Puan Izzah ada. Tak tentu hari-hari saya ada pun. Tekanlah button share belanja saya kan. Belanjalah sikit-sikit. Hari ni semalam Tuan Najib, saya pun tergelak-gelak semalam tengok beliau buat live. Beliau memang tak reti kalau nak sebut nama pokok ke, nama sayur-sayuran ke, nama apalah. Bagi nama kat dia memang dia hentam je lah. So saya gelak lah yang dia pakai. Ya Allah, pakai sebut je. Daun limau purut. Daun pokok cempedak, kata daun limau purut. Okey lah. Boleh lah kan lelaki. Johor hujan, Johor dah hujan. Hujan. Dari Sabah, thank you dari Sabah. Tenggaruh di mana? Di Kota Tinggi. Tenggaruh kat mana? Teruk, saya punya geografi memang teruk. Area Kota Tinggi, Tenggaruh. Okey lah, tak nak buang masa.
Korang sihat semua Waalaikumsalam semua. JB mendung hujan renyai-renyai. KL Selangor pun hujan. Oh, nampaknya separuh Malaysia hujan. Di Pahang, di Kedah, apa khabar? Hujan tak kita? Hujan tak kalian? Ke hujan di dalam hati saja? Ke mendung di dalam hati? Okeylah, hati tisu. Apa hati tisu? Hati tisu tu dia macam tisu lah. Tisu tu apa? Lembut, lemah gemalai. Mudah dikoyakkan. Mudah basah. Kalau kena air je, habis. Kena air sikit je, serapan dia tu habis. Tak boleh guna dah kalau kita nak lap-lap. Dia beza dengan hati keras. Kalau hati keras ni dia macam batu lah. Hati batu kan. Kau buatlah apa pun rendam dalam air ke, tak jadi. Dia sekejap je tu. Tapi dalam dia tetap keras batu. Luar je basah kot, itu pun sekejap je. Kan, dalam still lagi itu keadaannya. Itulah dia hati dia, tak mau tukar-tukar. Tak mau fleksibel. Suka hati akulah ni hati aku. Macam gitulah hati keras kan. Di tengah-tengah hati keras tu kita ada hati yang kental. Kental ni macam benda mengental. Sometimes benda mengental, contoh tepung yang sedang mengental. Kan? Dia dah kental pun kita boleh lagi. Kita boleh lagi sikit-sikit ikut cara yang betul tu. Kita boleh lagi bentukkan dia lagi. Ada lagi peluang lah orang kata hati kental ni. Saya masuk momentum, siapa nak tahu. Saya rasa Tuan Najib pun ada share juga. Saya betul-betul masuk dalam momentum, pergi ke office, meeting yang kerap adalah pada, seingat saya, minta maaf kalau saya salah, ikut Tuan Najib dan tim momentum buat kelas offline di Shah Alam secara kerap. Seingat saya minta maaf kalau saya salah, bulan 2 2020 saya dah mula agresif pada ketika itu. Bulan 2 2020 tahun lepas kan, beberapa minggu sebelum berlakunya COVID-19. Betul-betul kita tak tahu kan waktu tu berlaku COVID-19, tapi saya sudah masuk situ, masuk office. So apa yang saya buat waktu tu? Apa yang saya buat, saya masuk ni tuan-puan kena, saya nak clearkan lah awal-awal. Apa saja saya buat, saya sentiasa ingat saya masih seorang isteri. Walaupun saya director, walaupun saya adalah ketua kepada semua tim saya di Momentum, walaupun saya dalam keluarga pun saya kakak, walaupun dalam keluarga mentua pun saya kakak juga sebab berkahwin dengan abang sulung, kan, suami saya anak sulung, saya tetap seorang isteri. Yang itu saya kena ingat. La ilaha illallah. Sayang, Bi nampak sayang. Saya pelajar universiti. Saya kena sambung bersekolah hari ni. Itulah saya pun nak cakap sayang tak ada hari ni dan beberapa hari lah. ni. Ni alas meja ke? Tak, Bi sengaja sayang. Bi nak sebenarnya tanpa alas pengetahuan meja. sayang, tapi macam kantoi pula. Saya sebenarnya nak. Jangan duduk Bi semalam perasan sayang ramai minta sayang belanja ladang kuda. Tapi sayang macam tak mau belanja tau. Ladang popcorn. Jadi hari ni Bi nak nakal sikit, Bi nak belanja. Tapi tuan dia dah datang. Hujan ni. Sayang, hari ni saya Kita cerita apa seru? Bi cerita tentang hati tisu. Sayang, betul tak? Kelas. Bi start masuk momentum betul-betul agresif bulan 2 2020 sayang. Bi dah lupa lah sayang. Ya, lebih kurang lah. Masa COVID tu. Baru nak cerita ni Pak Bi nak penilaian Bi sepanjang setahun lebih ni, dah nak 2 tahun. Macam mana kita sendiri kenal diri kita, saya kenal Tuan Najib dan saya kenal tim. Dia adalah sayang. Sebenarnya masa tu kan kita menjangkakan krisis ekonomi sebenarnya 2020 kan. Kita betul. jangkakan ekonomi tu akan crash. Betul. So kita macam ready lah untuk nak support para peniaga kan. Tapi rupa-rupanya bila yang datang tu COVID. So bila COVID tu sampai, dan saya perlukanlah Puan Director as orang yang akan sama-sama menjadi orang kata pemantau, sama-sama menjadi pemangkin semangat. Sayang ya kan. Kan sebab dia ada Thank you kebijaksanaan. sayang, izinkan sayang. Saya tahu izinkan. dia ada kebijaksanaan kat situ. Wisdom dia ada insting. Kan wanita ni insting dia kuat Lagi pada insting dia suami kuat. Macam tu. So jadi itulah yang kenapa masa tu Puan Izzah diminta untuk masuk. Dan masa tu kita tu langkah pertama adalah merombak organisasi lah. Suami saya ingat. Kita nak tengok mana department nak jadikan dia lebih efektif. Dan kita memang orang kata bila kita buat perubahan tu untuk menjadikan dia penambah baik lah kan. Walaupun memanglah manusia kan susah kan nak berubah sayang kan. Betul. Sama lah. Aku biasa pegang marketing. Tiba-tiba kena pegang ni pula. Ada rombakan. Rombakan kabinet momentum. Itulah bedanya.
Dan kita pun tadi saya tengah cakap apa tadi pasal Tak apa saya sayang, sampai Bi nak Bi suka suami saya saya ada. terus Tak, Bi cakap apa pun Bi buat, Bi ni kakak sulung, Bi pun kahwin dengan anak sulung, Bi tu tak isi campang. Jadi apa-apa saya buat dalam momentum pun, agresif ke, lembut ke, tegas ke, kasih sayang, semua atas kena minta izin suami saya dulu. Kalau saya terlanggar ataupun terlupa dan saya ingat suami saya izinkan rupanya tak, suami saya marah lah, marah saya kena terima. Benda tu hati tisu pun hati tisu lah, kena terima jugalah bila kita dah buat salah kena marah kan. Okay, saya Bi nak cerita. abang ada marah ke? Saya jarang marah, tapi yelah saya tegur tu pun kadang-kadang Teruskan, kita dah saya buat tengok. salah kan, mestilah kita rasa bersalah. So bila suami kita tegur sikit je dah kita dah macam Tak apa, saya teruskan kena je abang marah jadi macam wallpaper tu. tau. Saya kan iklan Saya billboard. buat lawak lah. Bi nak wallpaperkan kuda saya. Saya kan iklan billboard. Saya tak marah Bi kalau Bi buat salah pun kan. Hari ni Bi nak buat salah lah. Bi nak buka selimut. Tak boleh. Nanti kena lalat. Aduh korang, aku pun nak belanja korang tahu tak. Okay, actually kan dalam penilaian saya selama setahun setengah daripada bulan 2 sampai bulan sekarang bulan 9 dah nak 2 tahun dah pun, memang kita ada berhadapan dengan tim-tim yang kadang bila kita tegur, tuan-puan, saya sendiri hati tisu. Okay, saya nak bagi tips macam mana hati tisu macam saya. Founder pun hati tisu. Founder hati tisu juga. Oh, Saya tak hati lagi tisu, tim Tuan kita. Najib hati kental. Saya tak cakap beliau hati keras Tajuk hari ni hati tisu versus hati keras. Tapi tengah-tengah tu dia ada kental yang kita boleh Bi, hati ayam tu bentuk-bentuk. dah masuk, Bi. Kau tengok tu Tuan Najib punya. Macam mana saya nak bagilah ni, kau saya asyik ketawa je. Saya non tak dapat banyak point tu nanti saya. Teruskan. Abang menjadi wallpaper. So bila hati tisu ni, saya hati tisu. Tapi macam mana saya blendkan hati saya supaya bila kita hati tisu, kita kena belajar tak tentang yang Islam ni sangat sukakan sederhana. Apa saya kalau dalam Islam orang panggil apa sederhana tu, kalau bahasa modernnya moderate kan, sedang-sedang sahaja. Tapi dalam Islam dia ada panggil, aku pun tak ingat, sederhana. Nak hati tisu boleh, saya orang yang hati tisu. Nak hati keras tu sebenarnya Sayang. boleh juga. Hati abang dengan orang lain keras. Okay, Dengan saya yang selemut span. Saya nak cia-cia ke ni? Hati saya selemut span. Okey, Tuan Najib. Eh, Tuan Najib kau dia suka buat saya blur kan? Sekejap, Dia suka buat saya orang speechless. Orang jatuh. Sayang, tak payahlah sayang. Jatuh. Saya memang buat Orang pasal. jatuh. Korang mungkin saya tak nak cerita tuan-tuan. Suami saya kacau Sayang kelas tak mula Abang lagi tak sayang. kacau. Dah nak mula Dah dah 8:45 siap lagi. sayang. Saya menemankan je. Kan saya kata saya di wallpaper. Okey, Backup. Bi buat saya tak nampak. Bi cakap Bi tak nak macam Yelah, sayang yelah. tak ada Yelah. Okey. Dan bila hati tisu ni, saya rasa hati tisu. Tapi apa yang saya bagi satu point yang korang kena ingat kita hidup. Kita sedang hidup. So apa pun hati yang kita ada, hati tisu ke, hati sentap ke, hati kena tegur menangis tepi bucu ke, tolong cepat-cepat move on. Tolong tulis ayat tu biar korang ingat. Sebab bila saya kata pasal move on ni, benda ni bukan sekadar ayat move on tau. Move on ni adalah perkataan yang sangat kita kena guna lagi-lagi dalam bisnes. Sebab dalam bisnes, saya pernah contoh saya kata hati tisu saya kat mana tau. Pernah. Saya duduk sebelah suami saya ikut suami saya berjalan. Saya dulu rajin tau. Bang, boleh belok, boleh lalu kiri. Kereta tak ada. Saya nak bagi, ingat dalam hati kita nak bagi mudah suami kita. Potong kereta lain, ikut kiri kalau dalam highway. Tapi sometimes suami saya macam, masa tu dah tak ingat dah berapa tahun lepas. Suami saya macam tak berapa nak layan ke, ataupun suami saya macam tak hirau ke apa. Saya jadi hati tisu, jadi sentap. Dan saya cakap dalam hati saya waktu tu, tak naklah tolong lagi, tak nak cakap ada kereta ke tak ada kereta. Hati tisu. Tapi sebenarnya hati tisu untuk itu, pada saya, boleh sebab saya tak memudaratkan sesiapa. Saya tak memudaratkan suami saya. Kalau suami sometimes hati tisu dah janji macam tu tak nak tolong pun, suami saya tanya saya akan tolong. Okey, saya tak ada kereta, boleh belok kiri. Kan? Tapi kalau kita dalam bisnes, kita nak bawa hati tisu kita dan kita tak move on. Korang dalam bisnes saya kalau nak bawa hati tisu saya, habislah saya punya company. Tapi saya masa tu kan abang nak dan mention Nak sikit lah betulkan abangnya sikit, perspektif. Bukan, maksudnya macam ni. Memang saya ni jenis orang yang kalau saya bawa kereta, satu direction, satu lorong tu je. Suami saya memang macam tu. Saya nampak, saya pernah dulu zaman, kalau kiri kanan lala kita tetap lambat. Betul. So benda tu menghabiskan minyak. Dah tu lagi kita risau tau, tiba-tiba masuk motor. Motor selalu adalah blind spot, tak nampak. Jadi saya kata dengan rumah saya, maksud saya mengajar dia, saya kata sayang kita stay je kat lane ni. InsyaAllah Allah Ta'ala pelihara, kita akan sampai. Dan saya pantang, kalau potong kiri boleh, tapi bukan lorong kecemasan, saya tak pernah sentuh. Lorong kecemasan tu tolong jangan sentuh. Bawa kereta
laju-laju macam mana pun kena hati-hati, kena ikut attitude yang betul lah. So bila kita duduk kat kanan je kan, kalau saya perasan selalunya kita akan sampai awal, dan orang yang kalau perasan orang kiri kanan mesti kita patut kita potong dia. Lala dia mesti berada di belakang. So sama dalam bisnes, jangan kejap nak produk A, produk B, produk C, cara A, cara B, cara macam tu lah. Tu kena ada hati yang kental pula. Tu kental. Hati kental. Tapi yang Bukan saya hati suka keras kan saya, hati orang kental. masa walaupun saya masa tu macam buat tak indah, tapi lepas tu saya akan explain. Kadang ada kode saya akan cakap, sayang, abang memilih macam ni sebab apa. So pada saya bila kita bercakap, ada conversation, dia faham. Saya pun lega sebab dapat memberitahu apa kefahaman saya. Thank you sayang. Thank you abang. Thank you. Dia kena ada anti kental kat situ. Okey lah, kita terima lah, betul lah dia. Memang suami saya macam tu pun. Tapi kecuali lah saya bagi excuse kat mana. Suami saya memang cara bawa dia macam tu, yang saya kenal beliau. Dia akan duduk satu lane saja. Kecuali muka dia dah lain tu. Kecuali kuda dia. Sebab dia nak test rem kan. So kuda dia boleh gitu. Itu pun saya kalau ada keluasan ada space tak ada space. Saya ada jawapan. Saya ada nak backup Tak ada space kan jadi macam Hamilton dengan Verstappen tertongging semalam. Hamilton dengan Verstappen tertongging. Dia orang agresif. Dua orang hebat tu. Hari tu dia berlanggar, malam tadi dia berlanggar lagi, nyaris tayar Diorang tu berdua kena. Ni memang. Tak, nyaris tayar tu kena kepala Hamilton. Boleh mati tau Hamilton. Nasib baiklah Diorang hidup kenal lagi. tak Hamilton sayang? Tak nak tunjukkan betapa agresifnya orang nak menjadi juara dunia. Diorang sangat agresif. Formula 1 sangat Suami saya memang hobi dia Formula 1. Saya mengajuk ke tak mengajuk, tapi dia tengok sayang, juga. Saya bukan, pun layan abang je lah. Sebenarnya tak pernah tengok daripada awal. Okay. Semalam pun tengok daripada dah start. Sebab saya pun tak tahu tak ikut Semalam jalan. live ke tak? Diorang live ke tak? Live, Oh, tapi Sabang kan tak pernah tengok apa-apa rancangan sukan bola ke live dorok. Kaki bangku pun, saya kata suami F1 saya. pun saya tengok yang kadang-kadang video pendek yang conclusion. Yang semalam tu sebab dia dah start, saya pun tengok tengok layan dia pun lap tak banyak Italy tu. Saya sebenarnya Saya tengok je saya dah. tahu Lepas favourite 10 suami dah habis saya. dah. Sometimes saya suka kacau suami saya. Sometimes suami saya pun sentap, saya pun malantak lah. Saya biar je. Padahal saya tak kisah pun sebab Puan director ni memang suka mengusik kan. Mengusik dia tu kadang kita yang kita Tak tahan faham. dia usik ni betul ke? Dia Lepas tu saya bergurau tinggal ke? je. Kita macam tak apa, selawat Allah. bukan tak kesian juga. Alah suami aku nak share kan. Juga nantilah lain kali aku tanya siapa yang berlanggar tu bang. Sebab actually tengok Formula 1 dan Tak, yang kenali mesin tu dunia. kelakar memang. Tertongging naik, aku tak pernah nampak ada kereta naik Hamilton atas tu babe. diorang naik berdua? Naik tertongging Hamilton La bawah ilaha Verstappen kat illallah. atas, tak Korang payah dia tengok lah. berpusing lagi. Hamilton dengan Verstappen ni dua nama yang besar tau dalam Formula 1. Dan kalau berlaku apa-apa kat diorang, semua orang macam wah macam tu tau. Korang cubalah tengok. Tak, yang diorang- bestnya, tahu tak yang bestnya apa sayang? Yang bestnya apa? Yang menang tu adalah orang yang selama ni dia ada masalah fokus. Siapa yang menang? Selama ni dia ni ada masalah fokus. Dia ni adalah driver lama, tapi masalah dia ni jadi kepala otak dia macam monyet. Yang dah nak Dia tak berhenti fokus. Ni Daniel Ricciardo. tu kan? Oh, Ricardo. Daniel Ricciardo dia otak dia otak monyet, dia tak Ricciardo fokus. budak baik. So semalam nampak semalam semua orang Otak rasa dia macam otak monyet. tak semalam. Okey, kemenangan dia semalam yang kita tengok bukan sebab Ambil Hamilton pelajaran. dengan Verstappen accident tau. Daripada awal dia dah lead. Okay. Verstappen dengan tu accident kat belakang. Daripada awal dia dah lead dan apa Ricardo yang dah bagus, lead. Ricardo dah lead. Ricardo memang dah Okay. lead. So orang yang kata dia memang layak untuk menang. Dan kerana apa? Sebab dia dah mula fokus. Oh. Nampak sinar cahaya muka dia, nampak dia ni dia macam dia ada perubahan, dia dah mula berubah, dia lebih fokus. That's why kenapa dia menang. Tu dah victory dia. Itulah dia. Sama Point dengan dia business, apa? kadang-kadang Tuan Najib nak kita- cakap fokus. Tak fokus kita ke laut tau. Tapi bila kita macam fokus balik, kita boleh menang di Tapi champion. Mula untuklah ni kita- ada orang cakap apa tu? Alah kejap lagi dia accident lah tu. Betul? Mamat ni selalu selalu tak fokus. Sekejap lagi dia kaya, dia kayak tu. Lepas tu dia menang dengan partner dia lah, Norris. Ada orang macam itu. Norris. Saya kenal lah macam nama-nama tu sebab gila suami lah. saya dia apa dia suka, dia nak suruh saya Abang kena juga mulakan ke arah terus, suka. Doakan saya ada kelas selama 4 hari. Bye-bye. Happy belajar saya. Saya jangan silap apa-apa. Bersihkan tak cicak ni. Saya tengok masa dah gerak, mana sempat nak hati, mana sempat nak selak ni masalahnya. Saya pun nak selakkan untuk korang tau. Okey, tadi kita berhenti kat mana? Hati tisu. Okey. Memang akan kecil hati, contohlah contoh. Dalam bisnes tadi saya kata kan. Kau nak dalam bisnes nak hati tisu boleh. Of course kalau bos tegur ke ataupun kalau sesama rakan tegur ataupun ketua tegur anak buah dia. Kan kita ada macam top management, ada dalam manager, ada assistant, ada key leader, ada leader, ramai. Banyak level tu. So saling tegur menegur. Memang boleh korang, memang boleh hati tisu. Siapa yang hati tisu tu memang boleh sentap lah. Tapi tolonglah jangan lama-lama sebab kalau lama-lama korang akan jadi orang yang tak bertanggungjawab. Dalam bisnes yang kita nak kena running cepat, yang kita nak proses cepat, yang kita nak kena buat keputusan cepat,
Yelah, bukan saya kata semua nak cepat, bukan. Tapi actually speed tu penting tau dalam bisnes. Kan saya dah cerita sebelum ni kan, speed tu kalau sometime, okay, nak cakap pasal speed penting ke tak penting betul ke saya kalau saya silap, dalam sukan Olimpik baru-baru ni di Jepun, Paralimpik ke? Sukan Paralimpik yang lontar peluru tak silap saya. Yang OKU, dia OKU tau. Sukan Paralimpik OKU, lontar peluru dah dapat, kita rakyat Malaysia ni, kita punya peserta dah dapat emas. Tapi kenapa Jepun putuskan, Jepun ni maksudnya tempat dia lah Olimpik berlaku, so dia ada dia punya top management kat ni lah buat keputusan tu, kita tak layak dapat emas, kita diberi sagu hati saja. Daripada emas ni korang tahu tak kenapa korang? Kenapa keputusan berat tu dibuat? Kerana, siapa nak tahu? Dah share ke belum? Tak cakap siapa nak tahu pun. Korang tadi suka tengok kan Tuan Najib kacau saya kan? Okay. Sebab dia punya pasukan, pegawai-pegawai yang bawa peserta, bawa atlet ni lambat. Saya tak tahu yang tepat lambat berapa saat atau lambat berapa minit. Lambat dalam, okay, tim saya betulkan. Lambat 2 minit sahaja. Lambat 2 minit sahaja. Nampak tak kesan dia tu? Nampak tak nak kena speed? Nampak tak pentingnya tu? Orang kata, alah masa 2 minit je lah, seminit je lah. Korang pergi Media Prima ke, pergi tengok orang yang nak live, orang yang nak masuk TV tu. Boleh lambat ke? Kalau dia lambat, dia terus burn tau. Dia terus tak yah, ni batal. Kalau kita nak masuk TV, stesen TV dah buat semua preparation, kalau lambat 1 minit cukup lah. Tak adalah. Tak ada. Belajar dari kesilapan. Betapa masa tu, betul orang tua-tua kata, cikgu kita cakap kat sekolah, betul yang tertulis dekat kita punya koridor kalau kita nak jalan, masa itu emas. Saya rasa bukan masa itu emas lah. Masa itu sekarang ni panggil apa masa itu victory, keuntungan dan sebagainya lah. Yalah, emas masih lagi menjadi besi yang paling menjilat zaman ni. Bolehlah masa itu emas. So nak cakap speed penting ke tak penting, itu dia. Hilang emas untuk negara dalam sukan Olimpik. Jepun Cuba Jepun kata, tak apalah, kesian dia memang dapat emas, so bagi je lah dia emas. Apa jadi dengan struktur Olimpik tu? Dia nanti bertahun-tahun orang akan cakap, alah dulu tu boleh je bagi emas walaupun lambat 2 minit. Kalau orang yang tak faham tentang masa, tentang bisnes, tak running, kalau kita lewat 2 minit, kita boleh kerugian 2 juta. Tu betul tuan-puan, saya tak tipu. Santai dengan kelewatan 2-3 minit, kita boleh kerugian 2 juta. Siapa nak ganti 2 juta ringgit kita? Bukan 2 juta rupiah. 2 juta ringgit kita. Siapa nak ganti? Ada tim kita, ketua kita, manager kita ada dalam akaun 2 juta. Tak apalah puan, saya dah silap ni. Saya dah bersalah buat keputusan. Saya dah terlambat ni. Kita dah hilang tender dan sebagainya. Tak apalah, saya ganti 2 juta. Lainlah kalau korang boleh ganti 2 juta tu. Okay? So saya nak cerita kat sini, bila kita nak bawa hati kita yang tisu ni, bila saya nak bawa hati tisu saya, tolong berpada-pada. Saya selalu ingatkan diri saya, Izzah, ini bisnes. Ini bukan tempat kita berlama-lama dengan hati tisu kita. Dan ini juga bukan tempat saya nak keras hati. Nak keras hati dia, hati tisu versus keras hati. Actually dua-dua saya sebenarnya nak ajak korang, tolonglah dua-dua ni jangan lama-lama sangat duduk kat dua-dua hati ni. Hati tisu, hati keras. Tolonglah gerak sikit ke tengah-tengah ni. Jadi paling-paling korang ada hati kental pun dah cukup bagus dah. Kalau hati kental ni kita boleh lagi bentuk-bentuk dia. Kita boleh letak air sikit bagi dia dibentuk. Kalau ada hati keras, hati macam batu, letak air tu, makan masa tau. Boleh insyaAllah, dengan izin Allah boleh berubah. Makan masa yang sangat panjang. Silat-silat bulan sebelum kita berubah daripada hati kita yang keras macam batu tu kepada hati kental, kita dah ditendang pun daripada company. Kita dah tak ada dah dalam company tu. Ataupun bukan kita yang ditendang. Kita dah menyebabkan company kita ni rugi dan collapse. Dah tak ada dapat diselamatkan lagi. Sebab nak ikut sangat hati kita yang konon-konon kita ni lah betul. Aku dah buat betul, aku tak layak ditegur. Kenapa kau tegur aku juga? Aku rasa aku dah buat yang terbaik. Aku tak tidur malam nak settlekan kerja ni. Kenapa bos buang juga hasil kerja aku ni? Kenapa bos cakap ini tak betul? Ini tak boleh bawa untuk jual. Ini tak sesuai dengan untuk kita bawa kepada customer. Sentap kat situ tuan-puan, sebab Allah Ta'ala takdirkan dia buat kerja ataupun tim dia buat kerja sampai malam. Tapi yang sebenarnya hasil tu siapa? Bos ke yang tentukan? Bos ke yang tentukan yang kita punya kerja tu tak boleh guna? Bos Allah Ta'ala
Korang kena ingat team kena ingat, ketua kena ingat, follow semualah, semua owner ke, ketua keluarga ke, ketua office ke, ketua apa, ketua lah, team dan sebagainya kena ingat. Kita hanya berusaha. Bos kita juga berusaha. Yang tentukan tu Allah Ta'ala. Dia lah yang tentukan hasil kita ni menjadi ke tak korang. Kalaulah memang nak kata hasil tu memberi bekas, iaitu hasil je, usaha je dapat, usaha je dapat. Korang nak kata macam gitulah Semua businessman, businesswoman dah kaya raya lah tuan-puan. Sebab dia akan cakap apa, saya dah kerja siang malam tuan, puan. Tapi kenapa tak kaya-kaya? Berapa ramai korang pernah dengar macam tu? Saya dah buat segala bagai marketing. Saya dah keluarkan duit saya dah hanguskan duit saya, duit family saya dah pinjam tapi tak dapat pulang. Belum kaya lagi tuan-puan. Berapa ramai yang macam tu? Berapa ramai lagi yang belum menemui lagi resepi kejayaan dan touch, cecah kejayaan yang dia nak tu. Semuanya dengan izin siapa tuan-puan? Sedangkan tuan-puan dah kerja siang malam. Dah tinggalkan anak bini. Dah berkorban segala bagai pengorbanan tuan-puan lakukan. Keizinan itu, keizinan untuk berjaya itu adalah dari Allah Ta'ala. Dan kalau korang yakin benda tu, korang nak hati tisu ke, hati keras ke, hati kental ke, tadi macam suami saya kata tadi, nak makan hati ayam ke, semuanya korang akan buat satu benda saja, iaitu bertanyalah kepada Allah. Bila kita ambil masa bertanya kepada Allah, kita muhasabah diri kita, kita pandang alam yang luas ni. Dan kita ambil masa juga melihat kesusahan-kesusahan saudara mara kita di negara lain. Di negara Syria, Palestin dan sebagainya. Contoh, hanya sekadar contoh. Banyak lagi negara-negara yang susah. Afrika, China dan semua sekali. Kita takkan nak, kita akan cakap kat diri kita, Izzah, dah-dah lah tu duduk kat satu-satu hati tu. Orang lain punya kesusahan, Allah uji lebih teruk. Hidup atau mati. Pernah satu ibu ni cerita, dia dah gila berapa tahun sebab apa tahu, dia hilang semua anak dia. Anak dia pula kena bom tercampak depan mata dia semua sekali. Anak dia tercampak depan mata dia, yang dia ingat hanyalah dia sempat pergi ke arah anak dia, kemudian dia padam. Dia padam, dia bangun, dia tak tahu dia bangun kat mana, mungkin kat hospital. So dia dah tak betul. Itu berlaku di Syria tak silap. Dah tak betul sebab dia hilang semua anak dia. Korang pernah kena ujian macam tu tak? Semua anak saya ada 5 anak. Allah ambil. Saya pun tak dapat bayang. Kita hanya mampu menangis untuk dia. Kita hanya mampu mendoakan. Kita hanya mampu cakap dengan diri kita, Izzah, tak apa Izzah, tak apa. Sedapkan hati sendiri baru. Nak bantu dia jauh tak ada. Melainkan saya sedekahkan Al-Fatihah. Saya doa pada Allah, semoga dia cepat-cepatlah dapat bertemu anak-anak dia tu yang dah di syurga pun. Saya sedapkan hati saya, Izzah, tak apa Izzah, Allah Ta'ala bagi budak-budak tu mudah pergi. Dan Allah Ta'ala sekarang budak-budak tu semua sedang bermain di taman-taman syurga. Kita sedapkan hati kita yang di dalam kat dunia ni sekarang. Kita masih di alam fana. Kan? Setakat ujian orang macam gitu, bukan setakat ujian kita yang kat sini, yang taklah berapa kita nak masih makan lagi lah walaupun sepotong roti. Kan? Kenapa kita nak keraskan hati kita? Kita nak tisukan hati kita setisu-tisunya. Macam seolah-olah kita tak ada tanggungjawab lain nak buat. Macam seolah-olah kita tak ada anak buah untuk kita bertanggungjawab. Macam seolah-olah kita tak ada majikan untuk kita respect. Untuk kita beri penghormatan. Kalau setakat majikan tegur, korang nak hati tisu, lepas tu korang tak nak move on. Korang nak diam, senyap aja. Tak nak gerak apa-apa. Saya tak tahulah kalau Allah Ta'ala beri korang rasa bersalah atau tidak. InsyaAllah orang yang hatinya bersih, jernih, setiap kesalahan yang kita buat, Allah Ta'ala akan beri kita teguran halus dalam hati. Saya sangat percaya tu. Melainkan kalau hati korang sudah kotor, sudah keras. Berbaliklah, banyak tips-tips yang korang boleh tengok. Orang nak lembutkan hati macam mana. Antaranya solat, tahajud, antaranya istighfar. Banyak-banyak, antaranya selawat, antaranya mengaji Al-Quran, antaranya membaca kitab, antaranya bergaul dengan guru-guru yang baik, orang-orang yang baik. Antaranya lembutkan hati. Belajar memaafkan orang, banyak-banyak. Tuan-puan boleh belajarlah. Siapa yang rasa macam, saya tak salah, saya tak buat orang yang buat saya. Jadi saya tak adalah, buat apa saya nak pergi ke dia. Bukan salah saya. Bagus ke korang perangai macam tu? Sedangkan kita masih ada tanggungjawab yang berat di bawah kita. Tanggungjawab kita bukan sekadar bisnes kita sahaja. Kita nak pastikan bisnes kita hidup dan boleh beri makan. Saya nak kata bukan sahaja beri, kita ni cari makan dalam bisnes kita tau. Kita juga bantu orang lain dalam bisnes, melalui bisnes kita. Allah Ta'ala izinkan.
So kalau kita nak ikutkan hati kita sangat, kalau saya nak ikutkan hati saya, saya duduk rumah je lah sedap. Duduk rumah pun belum tentu korang tak sentap. Sentap kalau nak siang malam tengok anak saya punya perangai, semua tim saya faham lah. Macam mana kekuatan saya nak kena bina kesabaran. Tengok anak kadang buat salah, tak apa Izaku setakat salah ni tak apa ni okey lagi. Belum melangkaui akhlak lagi, okey, it's okay. Siapa nak jadi suri rumah yang para suami? Saya kira tak ramai yang berani nak menyahut cabaran menjadi seorang suri rumah. Saya lah suri rumah, saya lah director syarikat. Saya lah pergi meeting siang malam, bukan siang malam. Malam pun saya join meeting. Sebab meeting kami kadang-kadang malam. Pukul 8 malam suami saya every day akan dengar laporan daripada manager dalam waktu yang sangat singkat. Mungkin seorang 2-3 minit. Tapi every day. Dan saya duduk di sebelah beliau. Saya duduk di sebelah beliau. Jangan ego, betul. Betul Arita Izwan. Kita hidup, ego tu Allah Ta'ala adakan sebenarnya untuk menjaga maruah. Maruah Islam. Menjaga diri kita, menjaga ahli keluarga kita. Marah tu pun bagus Allah Ta'ala adakan, tapi berpada-pada. Berpada-pada dengan amarah kita. Berpada-pada dengan ego kita. Kalau kita teruskan dengan ego kita, yang ego bastard lah suami saya selalu sebut saya dengan ego bastard. Kita nak ke mana tuan-puan? Di akhirat sana hanya ada dua untuk manusia. Seperti kita, bukan binatang manusia. Syurga, neraka. Kita nak ke mana tuan-puan? Sedangkan di negara lain mereka sedang diuji. InsyaAllah lah mereka kalau mati-mati syahid. Allah Ta'ala izinkan negara itu berlaku. Berlaku ujian berat di negara itu. Kita ni di Malaysia, aman damai tuan-puan. Kita masih menikmati keamanan. Seperti mana Syria pernah menikmati keamanan yang sama seperti kita. Takkan Allah nak tarik? Takkan kita semua nak bagi Allah tarik keamanan tu? Dan kita tersentak. Dah tak, masa tu dah tak kira hati tisu, hati kaki dah tak ada. Masa tu hanya fikir nak selamatkan anak. Nak bagi anak, nak bagi kita hidup. Makan ke tak makan tu dah tak ada dah. Nak ke macam tu tuan-puan? Minta jauh Allah uji kita macam tu. Allah uji kita dengan keamanan, kesenangan. Allah uji kami dengan kemewahan. Jadi apa yang kita kena buat? Bersyukur. Tolonglah menjadi manusia yang bersyukur. Bila kita jadi manusia yang bersyukur dan selalu ingatkan diri kita syukur. Bukan sekadar di mulut. Bersyukur tu di hati. Tengok tangan kita elok lagi walaupun saya ada eczema teruk kat tangan. Tapi ya Allah tangan saya sihat lagi. Eczema saya kadang-kadang boleh baik lagi. Walaupun kadang-kadang dia teruk tapi boleh baik lagi. Saya masih ada lagi tangan untuk bergerak. Saya masih ada lagi mulut untuk share dengan korang dalam live. Saya masih lagi ada mata untuk saya membaca buku. Buat perkara yang paling saya suka. Saya masih ada lagi walaupun saya ada masalah pencernaan dan sebagainya kadang-kadang saya masih lagi boleh Allah Ta'ala izinkan buang air besar setiap hari. Alhamdulillah. Apa lagi yang saya tak bersyukur? Kalau korang tak ada apa-apa pun di depan mata, mungkin tak ada makanan, mungkin hari ni korang jenis kais pagi makan pagi. Tak ada makanan di depan mata yang banyak. Korang masih ada apa? Tubuh badan. Kita masih hidup tuan-puan. Kita masih hidup dalam kita punya negara ni yang masih aman insya-Allah. Yang insya-Allah bila kita minta bantuan di Facebook, kita letak akaun kita, akan ada orang yang transfer. Akan ada orang yang transfer secara senyap ataupun secara dia beritahu anda saya dah transfer duit. Masih lagi di Malaysia ni masih lagi begitu. Begitu kita kena bersyukur. Dan bagi pekerja saya nak ingatkan termasuk pekerja saya yang sedang melihat juga. Bersyukurlah kalian masih mempunyai pekerjaan. Dikala saya tak tahu berapa ratus ribu pekerja yang telah dibuang. Dan berapa ratus ribu lagi lulusan universiti, diploma, ijazah dan sebagainya masih belum merasa menjadi seorang pekerja. Masih belum dapat pekerjaan lagi. Bersyukurlah kalian yang kita masih ada pekerjaan. Bagi saya pula dengan Tuan Najib, kami selaku majikan, bersyukurlah kita masih lagi ada anak buah yang nak bekerja dengan kami. So kita kena hidup saling bersyukur. Saya juga bersyukur di tempat saya. Pekerja saya berharap sangat mereka bersyukur di tempat mereka. Dan kita sama-sama letak adab di depan. Saya menghormati pekerja saya. Sometimes bila majikan tegur, bukan dia tak sayang, bukan dia tak hormat. Dia nak bawa staff dia tu pergi lebih tinggi. Bukan lebih tinggi setinggi awan saja. Lebih tinggi termasuk di alam sana. Kalau kita tegur dia, kerja tak jalan, tanggungjawab tak jalan, ada masalah depan mata tak nak tegur, tak nak gerakkan tim. Itu amanah tuan-puan. Yang marah nanti, saya setakat marah sebagai manusia, sebagai majikan.
Yang marahkan anda nanti benar-benar marah bukan saya. Allah Ta'ala. Sebab yang ajar kita, yang suruh, yang arahkan kita untuk beramanah, menjalankan amanah, bukan saya. Kita semua tahu. Allah yang suruh. Allah yang suruh, amanahlah kamu. Peliharalah amanah. Jika sudah diberi tanggungjawab, jalankanlah sebaik-baik mungkin. Setelah melakukan sesuatu pekerjaan, kembali teruslah kepada pekerjaan lain. Jangan lepas lakukan kerjaan dah boleh rehat-rehat ni. Dah aku dah siap kerja ni, aku rehatlah. Tidak, kita tidak diajar begitu dalam Islam. Dalam Islam kita diajar bersungguh-sungguhlah kalian. Kerana di dunia ni bukan tempat untuk kita berehat-rehat, beronok-ronok. Kalau nak rehat, beronok sekali-sekali boleh, sekali melepaskan lelah. Dalam ibadah kita boleh berehat. Solat lama sikit, sujud lama sikit untuk naikkan darah kepada otak. Bagi otak kita cerdas dan sebagainya. Sujudlah lama-lama. Kita boleh berehat kat situ. Makanlah pelan-pelan. Rasulullah dah ajar, makan kena pelan-pelan. Saya cakap je untuk korang ni, saya pun makan laju sometimes. Habis korang nak kejar meeting sekejap lagi 5 minit dah lewat. Sekejap lagi nak kejar anak saya pula nangis merengek, nak itu, nak ini, nak PDPR lagi. Nak makan perlahan tang mana tuan-puan? Kan? Tapi saya usahakan juga, saya selalu ingat alamak makan kena perlahan. Waktu korang boleh, kalau korang tak terkejar, kita boleh ambil makan perlahan-lahan, menikmati alam. Rasulullah ajar kita makan macam tu untuk jaga sistem penghadaman. Banyak Islam dah ajar bila nak rehat. Waktu malam Allah jadikan untuk kita berehat sekejap. Tidurlah pukul 9, bangun pukul 2-3. Ataupun paling tak boleh pun, saya pun tak boleh lagi bangun 2-3. Saya bangun 2-3. Saya tak tipu korang lah. Sebab saya ibu. Saya seorang ibu tau. Saya memang Allah takdir saya, uji saya bangun 2-3 pagi tu normal lah. Sebab anak-anak saya akan merengek. Anak-anak saya akan kejut Umi dia. Umi, macam malam tadi. Saya dah tidur awal dah, pukul 10.30. Pukul 10 saya dah sangap dah, tak boleh nak apa dah, tintong. Lepas tu saya naik atas, saya nampak suami saya tu lah. Saya kacau suami saya malam tadi. Dia kenakan saya pagi ni. Dia nak cerita kat saya, dia excited tau. Bibi, tahu tak siapa yang berlanggar? Saya pula jadi nak kacau dia. Saya kata, sayang, penat Bi tunggu kat bawah. Saya kat bawah tadi saya tengoklah sekejap. Saya tengok tentang dunia semasa yang berlaku. Kan ada dekat Palestin ada berapa orang tu, 6 orang ke 4 orang yang dah lepas penjara dari penjara Israel. Saya baru nak happy tau. Suka, wah dah lepas, semoga. Yelah kita doakan dia supaya tak ditemui. Tapi rupa-rupanya dah ditemui pun. Jadi macam kita ambil masa lah. Kita doa, saya sedekahkan Al-Fatihah kepada seorang-seorang. Semoga mereka kuat. Kan, semoga hati saya pun kuat. So saya kata Izzah, dugaan mereka berat Izzah. Ini, tapi saya sedapkan hati kat mana Saya yakin Allah Ta'ala beri hati mereka kuat, kental, keras untuk jaga agama Allah. Dan bila Allah kata dia mati, mereka mati, didera dan sebagainya, bila dah dapat tangkap balik, kita tak tahu apa jadi pada dia. Sedih kan? Tapi saya yakin tuan-puan, Allah Ta'ala beri dia kemudahan menghadapi kematian tu. Akhirnya rohnya akan naik ke atas, insya-Allah. Kita doa mereka yang bersusah payah, berpenat lelah di dunia ini, tak kira di negara mana, di negara kita Malaysia. Kita doa ramai-ramai, Allah beri kita kemudahan di akhirat esok. Tempat yang kekal abadi, bila kita dah dapat masuk syurga, syurgalah sampai bila-bila insya-Allah. Dan minta kita dapat masuk syurga tanpa hisap tuan-puan. Saya sendiri tak berani tuan-puan, saya pun cakap, saya janganlah dihisap. Banyak saya tak akan terjawab oleh satu soalan pun dari Allah Ta'ala, dari muka nakir. Saya tak akan terjawab tuan-puan. Saya selalu memikirkan tentang harta benda yang saya ada ni. Berapa helai baju saya ada, berapa kasut saya ada, berapa beg saya ada. Itulah kan. Saya tak nak nangis dengan korang ni. Tapi cakap pasal benda ni, saya nak nangis je kerjanya. Risau kan, kita risaukan akhirat kita macam mana. So kalau kita dalam keadaan risau tentang akhirat kita, bila masa pula kita nak mengumpat-ngumpat manusia? Bila masa pula kita nak menyakiti hati manusia? Bila masa pula kita nak mengabaikan tanggungjawab kita? Saya ni antara bos yang kadang-kadang garang, kadang-kadang lembut. Korang pun ramai puji saya lembut. Alhamdulillah, saya doa moga-moga saya memang lembut lah kan. Tapi saya kena garang tuan-puan. Saya kena tegas tuan-puan. Kalau saya kata kalau saya kata tidak. Saya tak boleh nak cakap, saya tak puas hati lah yang ni, tapi boleh lah. Itu ke ciri-ciri bos yang firm? Saya kena firm tuan-puan. Untuk apa? Untuk siapa? Bukan untuk diri saya seorang. Untuk diri saya dah banyak kali cakap. InsyaAllah, Allah dah cukupkan keperluan saya. InsyaAllah, sehingga hari ini, sehingga saya bercakap dengan tuan-puan,
Tidak ada sehari pun yang Allah tidak mencukupkan keperluan saya dan anak-anak. Jadi apa yang saya buat ni adalah sebagai saya nak menjadi hamba dia yang bersyukur, tahu tuan puan. Mesti Allah nak tengok, Izzah saya dah bagi macam-macam. So apa yang kau nak buat? Apa yang kau nak kembalikan kepada ummah, kepada masyarakat? Tentulah saya nak kembalikan kebaikan demi kebaikan, rezeki kepada orang yang terdekat dengan saya dulu. Ahli keluarga saya punya team momentum, saya punya student-student, dan tuan-puan pun saya anggap sebagai sahabat saya. Yang kalau bercakap tu bagi komen, selalu naikkan semangat saya. Saya sangat perlukan tuan-puan, semangat dari tuan-puan sebenarnya. Dalam keadaan saya duduk di sini, saya duduk di tempat ini. Kan? Korang okey tak? So apa yang saya buat, sometimes saya garang, sometimes saya lembut, sometimes saya memberi, sometimes saya menahan. Semuanya saya dah fikir dalam-dalam. Cuma saya manusia biasa. Saya tak tahu kesan hasil tu macam mana, saya tak tahu. Mungkin kata Tuan Najib, saya ada insting. Saya ada insting yang dalam tentang suami saya, tentang anak-anak saya, insya-Allah. Dan insya-Allah tentang tim saya. Lebih-lebih lagi saya punya leader. Saya ada berapa orang leader, dalam 20 orang leader. Kadang-kadang saya dapat rasa mereka tengah apa kepada saya. Mereka tengah buat apa kepada momentum. Mereka tengah jalankan kerja atau tidak. Sometimes saya biar saja. Saya kata dia ni tengah lara ni. Dia ni tengah tak settle kerja ni. So hasil dia kita dapat tengok kan. Tapi sometimes saya ambil keputusan untuk biarkan saja. Saya cakap tak apalah ya Allah. Saya doa. Saya bagi Al-Fatihah. Antara orang yang saya rajin hantar Al-Fatihah ialah saya punya tim. Saya rajin hantar Al-Fatihah untuk mereka. Kan saya pernah share kuasa Al-Fatihah. Sometimes kita dah usaha. Kita dah cuba tegas. Kita dah cuba direct. Sometimes kita dah cuba lemah lembut. Dan sometimes kita dah cuba biarkan. Tapi masih lagi belum nampak hasil. It's okay. Al-Fatihah antara saya punya senjata. Kalau korang nak ambil senjata ni, ambil lah. Al-Fatihah sangat power korang. Mostly saya amalkan. Saya hantar senjata Al-Fatihah ni kepada sesiapa pun. Yang jauh, yang dekat, sometimes kepada saudara mara saya yang saya teringat. Saya cakap kenapa dah lama dia jauhkan diri dari saya. Mungkin sebab saya dah senang ke apa, saya tak tahu. Saya sedekah Al-Fatihah. Tak lama lepas tu dia datang balik. WhatsApp saya balik. Minta maaf dan sebagainya. Besar sangat kuasa Al-Fatihah ni tuan-puan. Kita sebagai ibu, saya pun ibu yang lemah. Ibu yang sibuk terkejar sana sini. So saya beri Al-Fatihah kepada anak saya. Dan saya beri Ya Latif, saya beri Alam Nashrah. Kan, satu lagi surah yang saya paling sayang, yang saya paling suka adalah surah Insyirah. Yang Bismillahirrahmanirrahim, Alam Nashrah Laka Sadrak. Yang tu. Saya suka amalkan. Even saya nak pergi periksa dulu zaman saya belajar dulu kan. Saya akan baca Alam Nashrah banyak-banyak. Saya pernah ada satu pengalaman dengan surah Alam Nashrah ni. Waktu saya nak ambil lesen. Tuan-puan, saya anak orang susah. Bila kita nak ambil lesen kereta, itu pun bapak saya tak bagi tau sebab tak ada duit. Mak saya lah cakap, Ija ambil je. Kalau ada lesen ni senang. Walaupun tak ada kereta pun masa tu. Tapi sebab tak ada duit tu, saya punya takut tak lulus tu tuan-puan. Allah je yang tahu tuan-puan. Sebab saya tak ada duit nak bayar. Kalau saya pernah tak lulus lesen motor kat U. Dah saya tak ambil lesen motor. Sampai sekarang saya tak ada lesen motor. Saya bawa motor kat universiti pinjam motor abang saya yang prank-prank tu. Ya Allah, kau bayanglah dengan aku turun labuh waktu tu, stokin bagai. Saya bawa motor yang sekali saya start engine, prank. Ya Allah, kuat gila, kuat. Saya cakap apa abang aku buat dengan dia punya exhaust tu. Dia macam bagi orang lelaki kan suka bunyi kuat sangat kan. Saya dengan tudung saya merembang turun labuh, saya bawa motor tau. Saya tawakal je tau kat universiti. Sebab saya punya universiti, college Ibu Zain di UKM. Jauh nak jalan. Jauh sangat. Plus waktu tu pun tak tahulah. Saya dengar keselamatan pun tak berapa waktu tu kan. So saya rasa naik motor lebih cepat, lebih selamat insyaAllah. Tak ada lesen tuan-puan, saya bawa motor tu. Saya banyak kali langgar polis. Saya tak pernah berhenti, saya tak pernah kena tahan polis. Saya langgar polis. Bukan. Jangan salah faham. Saya bukan langgar polis tu sampai dia mati ke apa, bukan. Saya langgar roadblock polis. Polis buat roadblock dekat kawasan UKM tu. Rajin tau polis buat roadblock dekat bulatan tu. Saya cakap, ya Allah polis, saya kata kalau kena, saya fikir apa? Dulu masa saya fikir saya duit je.
Mana nak bayar, kena saman. Mana nak duit nak makan, mana duit nak beli buku, mana duit nak isi minyak. Semua saya fikir pasal duit. Jadi saya kata apa ni kalau aku kena saman, kalau aku kena berhenti, confirm kena saman sebab tak ada lesen. Duit lagi. Saya layan tuan, saya layankan aja, saya zeruk. Saya bawa laju Saya sampai sekarang bawa kereta laju. Saya bukan nak cakap suami saya bawa laju, saya pun bawa laju lah. 2-3 kali ada, saya langgar je polis. Alhamdulillah Allah takdirkan, polis tu tak kejar pun saya balik. Ya Allah, saya bersyukur lah tuan-puan. Punya Allah kesian kat saya seorang budak yang memang dia tahu tak ada duit pun budak ni kan. Budak perempuan pula tu. Nak kata, apa tadi aku cerita? Aku dah cerita pasal motor. Dah cerita pasal buat salah masanya, dah lupa nak cerita kat korang. Apa tadi? Okay. So, saya baca Alam Nashrah. So, masa saya ambil lesen kereta, saya sebenarnya hampir gagal. Tapi sebab saya dah amalkan daripada saya jejak kaki ke, saya ambil kat Segamat. Itu pun Cina tu pujuk saya, Iza, you tak ada duit, tak apa, you ambil dulu. Nanti you dah bayar saya penuh, saya baru bagi you punya lesen. Baru saya pergi tuan-puan. Kau tak saya malu dengan Cina tu. Saya kata apa, aku tak ada duit, aku nak bayar pakai apa, LU. So saya diam je. Cina tu call saya, Iza, you kenapa tak ambil ni? Tak ambil ujian. Dah nak sampai waktu ni, nak ambil tak? Saya masukkan nama. So cakap dia lah, maaf lah puan, saya tak ada duit sebenarnya nak habiskan bayar. Tapi dia bagi, dia kata you ambil je dulu. Nanti dah tak lama lagi JPJ akan letak harga tinggi tau Iza. Okey. So saya ambil, saya dah gagal dah pun. Saya macam terberhenti kat apanya, kat bukit tu Tapi baiknya Allah Ta'ala lah. Dia bagi saya pegawai-pegawai yang baik kat situ. Dan masa pegawai JPJ yang menilai kita tu, ada 4-5 orang, saya nampak ada seorang tu yang garang. Macam mana saya tahu Asal kandidat naik je dengan dia, tak sampai berapa minit, keluar balik. Asal kandidat naik dengan dia, dah pusing sekejap, saya tengok, keluar balik. La ilaha illallah. Kau tahu tak apa maksud keluar balik tu? Fail. Tu maksudnya memang fail. Memang tak dapat lesen. Garangnya tuan-puan pegawai JPJ tu tuan-puan. Saya cakap, ya Allah tolonglah aku. Ya Allah, dengan Alam Nashrah saya tak pernah stop. Saya rasa beratus Alam Nashrah saya baca hari tu. Sebab kita tunggu lama kan untuk ujian kereta. Siapa dia pernah ambil lesen kereta, ambil Alam Nashrah. Tiba-tiba saya dapat pegawai JPJ yang Masya Allah. Saya tak ingat muka dia dah. Tapi saya ingat apa cerita dia dalam kereta. You all tahu dia cerita apa dengan saya dalam kereta? Saya tengah bawa kereta ni Assalamualaikum cik. Yalah kita buat cara-cara nak ujian ni. Dah bawa kereta, dia boleh cakap apa? Saya baru dapat anak. Nak tengok gambar anak saya. Ya Allah tuan-puan, saya rasa macam leganya. Saya pun macam, boleh. Saya tengok, comelnya anak tuan. Alhamdulillah, tahniah tuan. Saya sempat bawa kereta ni berborak dengan dia. Saya kata punya baiknya dia. Sekali, tengah-tengah boraknya, saya terstop. Saya nak belok, itu dah last lap dah tu. Terstop tengah jalan raya. Okey, Allah Ta'ala tolong kat mana Okey, tak apa. Tenang. Hidupkan enjin balik, jalan. Itu je dia cakap. So saya kata apa? Habislah aku. Sekejap lagi aku kena keluar macam yang tadi tu, kandidat tadi kan. Sebab memang aku salah kan. Tak ada tuan-puan. Alhamdulillah waktu dia tak beritahu saya apa-apa. Saya kata okey, terima kasih tuan. Dah lah kita keluar kan. Lulus tuan-puan. Lulus saya. Ya Allah, saya punya bersyukur. Masya Allah. Saya punya menghargai surah Alam Nashrah ni. Sampai sekarang tuan-puan. Surah Alam Nashrah bacalah. Baca Fatihah, baca Alam Nashrah. Nampaknya hari ni saya tak boleh lah nak cerita banyak sangat lah. Saya harap korang dapatlah serba sedikit apa yang saya dan tuan Najib cerita tadi. Nak belanja korang kereta, siapa nak tengok? Ada tak yang nak tengok? Semalam ramai nak tengok, tapi sama saya dia kedekut dah semalam. Tak ada siapa nak tengok So saya tunggulah. Ni semua ibu-ibu ni. Dia kalau para ayah, para suami dia minat nak tengok kuda. It's okay. Nanti lain kali insya-Allah ada rezeki lagi kita share lebih lagi. Okey korang, jangan lupa follow kita di Telegram Najib Asadok. Di situ kita banyak buat kelas percuma lately ni demi kita nak solidarity dengan keadaan kita sekarang. So masuk dalam Telegram Najib Asadok, insya-Allah ada link, banyak link percuma di situ. Korang boleh tengoklah, korang boleh riki-riki kat situ kalau siapa yang korang nak masuk. Okey, jaga diri, jaga amanah, jaga hati, korang jaga hati, jaga iman. Insya-Allah jaga hubungan dengan suami dan isteri. Nak tengok. Itulah saya bukan tak nak share, saya pun serba salah, dah lebih masa.
Nampak? Ni suami saya punya apa? Saya pun tak pandai lah. Saya sebelum tutupnya ni nasiblah suami saya. Saya dah buka selimut dia tu. Ni suami saya punya kekuda. Dia tutup. Okey. Saya nak kata perasaan saya saya cuma menumpang happy suami saya je. Perasaan saya tetap Habib Jewel. Ni kalau Habib Jewel dengar ni boleh lah saya jadi duta. Saya memang setia dengan Habib Jewel dah berapa tahun dah lama. Okey, ini sekejap nanti saya minta tolong tim saya lah. Okey. Kalau nak tengok kunci dia pada suami saya tak boleh buka dalam lah. Tapi ni engine. Saya tak tahulah kalau lelaki tengok engine ni macam mana perasaan dia. Tapi yang saya tahu dia orang tengok macam tengok perempuan. Ramai lelaki kawan-kawan Ati pun cakap dengan saya. Oi, dia kata Kak Iza, dia panggil saya Kak kan. Oi Kak, ni kami tengok ni depan mata. Kami tak pandang perempuan dah. Betul ke korang? Kami perempuan seksi lalu. Cina, Ati Cina. Kami perempuan seksi lalu kami tak pandang dah. Oh ya ke? Oh dahsyat kereta ni pada korang. Saya belajar mengenal karakter lelaki. Kenapa? Kenapa? Sebab saya nak kenal karakter suami saya. Saya nak kenal karakter anak-anak lelaki saya. Saya nak kenal karakter tim-tim lelaki saya. Sebab ramai tim momentum pun ramai yang lelaki. Saya tak boleh buka lah sebab suami saya. Nantilah insya-Allah ada rezeki saya belanja dalam pula. Ni entah apa benda dia sebut ni. Saya rasa dia sebut ni kucing tidur. Saya tahulah sikit-sikit sebab suami saya minat kereta kan. Tapi seat dia kat dalam tu, saya tak tahulah korang nampak ke tak. Saya rasa korang tak nampak. Tapi seat dia sangat selesa. Kalau orang tanya saya nak beli Lamborghini Aventador ke, nak beli Ferrari Pista ke, ni Pista 488, saya tak tahu. Korang tahu ke tak nama kereta ni. Tapi ni Ferrari Pista 488. 488 dia tak tahu tulis kat mana, dia tulis dalam kereta sana. Suami saya kata Pista ni ada 450 biji ke apa dalam dunia. So dia suka sangatlah dapat Pista dia ni sampai berapa bulan sebelum dapat kereta ni, sebelum saya support dia boleh beli. Dia asyik cakap apa masa raya pun dia kata apa. B, dia sayang ada apa. Ampun maaf di Pista. Dia kata apa maaf di Pista? Bukan maaf di pinta ke? Rupa-rupanya dia nak sebutkan ni, dia nak seeding saya, nak priming saya Pista dia tu. Baru saya tahu, Ferrari ada Pista. Okey korang, itu saja. Assalamualaikum. Mana lembu saya? Lembu saya ada. Saya tetap lagi sayang lembu saya. Ni saya punya favourite car. Ni favourite car. Saya bukan nak tunjuk kebendaan tapi saya nak raikan lah siapa yang suka tengok-tengok benda ni kan. Saya panggil benda lah, ni memang benda, kereta kan. Lamborghini Urus. Urus ni adalah satu-satunya Lamborghini yang SUV. Saya sangat suka tuan-puan. Alhamdulillah suami saya beli kereta ni dulu. Baru dia beli kuda dia ni. Saya sangat bersyukur. Sampai sekarang suami saya akan tanya saya, bila naik kereta mana? Saya memang akan pilih Urus. Kadang-kadang dia nak bawa dia punya kereta Merc tu, punya CLA yang dia beli juga tu, CLA 45. Terus tak saya mengingati kereta? Terus lah, dah suami saya sebut je kan. Tapi saya tetap cakap, saya tak kira saya nak naik Urus saya. So dia tahulah saya punya kedegilan, saya pun ada degil juga. Saya akan degil pada 3 tempat korang. 1 kenderaan, 2 hotel tempat saya tidur, accommodation, 3 makanan. Saya memang pentingkan 3 ni. Kan? Sebab saya pentingkan benda tu sebab dalam keadaan suami saya mampu. Saya tahu dia mampu. Kalau dulu-dulu pun saya faham masa dia tak mampu pun saya tahu. Saya tak adalah mengada-ngada sangat pada 3 perkara ni. Dan antara saya degil ialah suami saya suruh saya jual Clubman saya untuk saya beli Countryman. Sebab saya ada satu Countryman warna hijau saya suka sangat. Saya degil, saya kata saya tak nak jual. It's okay lah saya tak tukar kereta. Saya pakai je lah kereta saya tu dah 5 tahun, bukan 4 tahun. Suami saya betulkan, B dah 5 tahun kereta tu, tak nak jual ke? Sebab ramai gila nak kereta saya ni. Sebab kereta saya ni memang kereta tak jalan. Ni saudara mara saya semua minta ni. Saya punya tim pun minta. Puan bila nak jual, diorang nak beli. Walaupun dah 5 tahun. Tapi kereta ni tak jalan. Kereta ni saya memang perempuan pakai. Tak pernah langgar apa. Saya pun bawa laju pun dalam keadaan yang memang berhati-hati. So nak suruh saya jual memang tak lah. Saya nak jual. Saya pakai je lah. Lagi Allah izinkan saya pakai. No hal lah kan.
Okey korang, sebelum saya merepek pasal kereta. Korang kalau tunjuk pasal kereta terus naik mata korang. Memang korang favourite kereta Saya memang amazing lah dengan orang lelaki ni. Tapi tak apalah para lelaki. Daripada korang suka benda lain, sukalah kereta. Kan? Mudah-mudahan mana tahu suka kereta boleh jadi asbab korang kerja sungguh-sungguh. Semangat. Sama tu pun cakap B. Pembakar semangat abang B. Abang kerja penat. Yelah. Belilah. Pergilah tengok Formula 1 tu. Saya tidur. Saya tak larat nak tunggu dia tengok Formula 1. Tapi selagi tadi selamat dia dah okey tadi. Semalam saya kacau dia. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boy. Apa tak ada siapa belanja saya star hari ni? Kedek aku orang. Okay, bye.